Salam sejahtera. Hari ini saya dirujuk sebuah dekoder lama. Setahu saya dekoder ni tidak boleh digunakan lagi. Tetapi pemilik memberitahu saya dia masih boleh digunakan. Dan masalah dia sekarang ialah setelah dibekalkan arus elektrik, indikator dia tidak menyala. Okay, so dekoder lama ini sangat mudah dibaiki. Kalau indikator tidak menyala, biasanya ialah masalah pada power supply unit, iaitu bahagian di mana bekalan elektrik dihasilkan. Okay, so yang ni sudah saya buka. Yang ni bahagian microprocessor. Kita jangan kacau. Okay, kalau indikator tidak menyala, bermaksud tidak ada bekalan elektrik. Okay, so kita keluarkan papan litar ni. Okay, ini ialah bahagian power supply unit. Okay, so saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak periksa. Okay, so saya telah banyak membaiki dekoder Astro, dan dekoder jenis ini majoriti masalahnya ialah disebabkan power supply unit tidak menghasilkan bekalan elektrik, dan dia bukan power supply jenis TV lama-lama ataupun amplifier lama-lama yang guna transformer. Yang ini ialah switching mode power supply. Okay, dia punya transformer besar ini saja. Okay, so dia lebih complicated berbanding dengan power supply yang lama guna transformer, itu transformer linear. Okay, so untuk pengetahuan anda semua, dekoder ni kalau tidak silap saya dah lebih 10 tahun. Okay, kalau lebih 10 tahun baru ada masalah, biasanya adalah disebabkan kerosakan kapasitor. Okay, nampak ni kapasitor. Okay, so bagaimana kita nak periksa kapasitor ni? Cara lama biasanya kita keluarkan kapasitor tu, lepas tu kita ukur dengan multimeter. Okay, so sebagai technician, kita ada cara yang lebih mudah, tetapi anda kena ada tools, peralatan khas. Okay, so peralatan yang saya masukkan di sini ialah ESR, meter ESR. Okay, ini meter saya buat sendiri. ESR bermaksud equivalent series resistance. Okay, untuk mengukur rintangan di dalam kapasitor. Kalau rintangan tinggi, kapasitor itu tidak elok. Okay, so kalau anda nak tahu cara bagaimana nak buat multimeter ESR, anda boleh rujuk kepada blog saya. Nanti saya akan simpankan pautan tersebut di bawah bahagian komen. Okay, so apa yang harus kita lakukan ialah kita switch on, hidupkan switch, lepas tu calibrate dulu, pastikan meter berada di bahagian kosong. Okey, dah calibrate. Lepas tu kita boleh periksa terus pada papan litar. Okey, harus diingat kalau papan litar yang baru diuji, okey, maksud saya anda ada baru bekalkan arus elektrik di sini, anda uji dia tidak menghasilkan output. Apa yang anda harus lakukan ialah anda perlu discharge dulu kapasitor ni yang besar sekali. Ini kapasitor utama. So biasanya saya ada discharge tool. Okay, ini discharge tool saya. Okay, kapasitor di sini saya akan sentuh sini. Kalau ada charge, lampu ni akan menyala. Okay, ini sudah saya discharge. Kalau anda tidak ada discharge tool, anda boleh guna screwdriver buat pintasan. Okay, so masa anda buat pintasan ada percikan api. Okay, boleh menyebabkan kita trauma. So kalau anda nak tahu juga cara bagaimana nak buat discharge tool ni, saya juga ada kongsikan di dalam blog saya. Okay, nanti saya simpan di bahagian komen. Okay, so
Sekarang kita nak uji ESR pada kapasitor untuk mencari kapasitor yang rosak. Okay? Biasanya kalau bot dah 10 tahun memang masalah kapasitor. Okay, saya tunjukkan satu. Kita mulakan dengan kapasitor yang besar ni ya. Okay. So, sebelum tu ESR yang elok, okay, kalau kita sentuh kedua-dua terminal ni, dia akan sampai kosong, betul? So, ESR yang elok, dia akan sampai di sini. Kalau meter tak naik, confirm rosak. Okay, mari kita cuba. Okay, ini kapasitor utama dia. Kita sentuh di sini dan meter naik. So, elok. Okay, ini kelebihan meter ESR. Kita boleh periksa terus pada papan litar, tak perlu keluarkan kapasitor ni ya. Okey, kita uji lagi. Di sini ada kapasitor lagi ya. Okey. Kita sentuhkan terminal di bahagian bawah dia. Nampak? Meter naik. Elok. Okey, saya dah periksa papan litar ni. Kerosakannya ialah pada kapasitor kecil ni. Okey, kapasitor ini dan ini. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5 biji ya. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda perbezaan. Okey, ini dua kapasitor sama saiz, betul? Yang ini elok, yang ini rosak. Untuk membuktikan kepada anda, kita periksa. Okey, kita periksa yang elok dulu, bahagian luar sini. Okey, dia berada di sini. Nampak? Meter hampir kepada bahagian kosong. Okey, elok. Okey, seterusnya saya periksa yang ini pula. Saya kata rosak tadi ya. Okey, saya sentuh. Nampak? Meter naik sedikit saja. Okey, kapasitor ni confirm rosak. Okey, yang ini pun rosak. 1, 2, 3, 4. Saya tunjukkan kepada anda. Dia berada di sini ya. Anda lihat jarum meter. Nah, dah sentuh. Tidak bergerak langsung. Okey, satu lagi di sini. Sama, tidak bergerak langsung. Satu lagi di sini. Okey, juga tidak bergerak langsung. Confirm rosak. Okey, dan terakhir di sini. Okey, yang ini bukan, salah, di sini. Nampak? Tidak bergerak. So, confirm rosak. Kalau saya sentuh, nampak? Mati meter naik. Okey. Untuk buktikan kepada anda, okey, kapasitor yang elok. Ini elok Yang ini tadi rosak, betul? Okey, saya tunjukkan kepada anda. Ini elok. Nampak? Meter naik. Okey. Yang ini rosak saya tunjukkan kepada anda. Tengok. Dah sentuh ni. Meter naik sedikit ataupun langsung tidak bergerak. Okey. So, yang 4 ni langsung tidak bergerak. Yang ini ada bergerak sedikit. So, itu biasanya kita namakan dia sebagai high ESR. Saya tunjukkan sekali lagi yang ini high ESR. Dia berada di sini. Nampak? Meter naik sedikit saja. Ini high ESR. Okey. So, kapasitor yang elok, dia akan naik hampir mencecah kosong. Itu dinamakan low ESR. Okey. Saya pernah jumpa kapasitor low ESR bila saya periksa dengan ni. Okey, ini alat khas untuk periksa komponen, dan dalam masa yang sama dia juga boleh periksa ESR. Yang paling rendah low ESR saya pernah jumpa betul-betul kosong ohm. Okey. So, multimeter ni saya buat sendiri Ini tak ada jual di di mana-mana pasaran Ini buat sendiri. Okey, cara buat dia nanti saya simpankan pada komen di bawah Okey. So, masalah dia pada power supply unit ni ialah kapasitor. Okey, 1 2 3 4 4 1, 2, 3, 4, 5 5 biji ni. Okey, lepas tukar dia akan boleh berfungsi semula. Okey, boleh?
Selamat mencuba.